pertama, kalaulah katakan dia fulfill 66 ni punya kriteria, macam mana cara kita nak tahu dia fulfill 66 ni punya kriteria? Kamu tengok dalam case tadi tu dia kata contohnya macam dia kata board dalam management tu dia kata dia memang ada intention untuk to complete, kemudian dia sampai ke peringkat memang lepas ni dia dah target dah, katakan katakan dia orang dah target dah, macam dia tengah research and development tahun sekarang, contohnya tahun 2021. Dia dah target dah dalam tahun 2020 ni dia 2021 ni dia dah target dah. Nanti tahun depan dia akan jual produk ni, bila dah set produk ni dia dah jual, dia dah target dah profit berapa. Sampai ke peringkat macam ni barulah development cost tadi kita boleh capitalize. Capitalize yang mana? Non-current asset. Dalam statement of financial position, kan bawah non-current asset kan? Kamu letak kat situ, research and development. Nilai dia kat situ. Bawah non-current asset. Kalau dia tak fulfill 66 ni punya kriteria, contohnya macam dia ada lah bagi tahu, dia kata memang dia ada intention untuk jual, tapi dia tak sure lagi berapa harga nak jual, dia tak sure lagi macam tu. Berapa harga nak jual, estimated profit pun dia tak tahu lagi berapa. Kalau yang ni dia tak fulfill lagi kriteria, bila dia tak fulfill kriteria, kita buat dia sama macam research. Kita akan record dia dalam expenses. Faham tak? Faham tapi dia punya treatment ni kamu kena faham tau. Katakanlah contoh, research and development selama 3 tahun contoh. Tahun yang pertama adalah katakan di peringkat research. So tahun yang pertama research ni confirm memang kita akan buang dia semua dalam expenses. Katakan tahun yang kedua dia dah start dah dalam development process. Tapi dalam tahun yang kedua dia tak cukup lagi kriteria untuk yang 66 ni. Faham tak? Dia tak sure lagi benda-benda tu semua. Maksudnya dia tak sure lagi dia boleh complete ke tak, dia nak jual ke tak lagi, and then sampai ke peringkat dia pun tak tahu lagi nak jual dengan harga berapa, nanti estimated profit nanti pun dia tak tahu lagi berapa. Kalau tahun yang kedua, kalau kata tahun yang kedua dia tak fulfill, walaupun dia di peringkat development, katakan dia tak fulfill kriteria untuk development, automatic cost pada tahun tu kita kena hantar dia ke dalam expenses juga. Dalam statement of profit and loss. Okey, katakan masuk tahun yang ketiga, masa tahun yang ketiga ni dia ada wujud lagi cost untuk development. Okey, masa tahun yang ketiga ni lah dia dah memang sure dia akan complete kan, dan development cost ni pun dia dah target dia orang punya profit akan berapa semua yang tadi. Maksudnya dia dah fulfill this criteria. So automatically development cost yang tahun ketiga tu saja yang kita boleh capitalize. Gitu. Faham tak? Kau faham tak? Faham. Okey, cerita dia kata contoh saya bagi figure. Research tahun yang pertama 500,000. So macam biasa 500,000 ni research ni kita akan hantar dia ke dalam expenses. Record dia 500,000 dalam expenses. Letaklah di bawah ada expenses lah macam tu. Okey, kemudian tahun yang kedua tadi saya kata development cost dia katakan 300,000. Dan 300,000 masa tahun yang kedua ni, katakan yang tadi saya kata dia tak fulfill kriteria. Kan tadi saya kata kalau tak fulfill kriteria kita akan hantar dia ke dalam expenses juga kan. So 300,000 ni masuk ke dalam expenses, kita panggil apa, masuk dalam expenses dalam statement profit loss. Kita tak capitalize. Tahun yang ketiga dia ni proses dia 3 tahun. Tahun yang ketiga barulah dia yakin bahawa dia akan completekan benda-benda ni semua. Lepas tu dia memang target lah, memang insyaAllah dia akan bila siap nanti dia akan jual. Kemudian dia dah target lah berapa dia nak jual, profit nanti target dah berapa. So bermaksud dia fulfill kriteria. Katakan untuk tahun yang ketiga cost development katakan contoh 200,000. So saya nak cerita ni, tahun yang ketiga kita boleh capitalize setakat yang incurred pada tahun tu je, yang wujud pada tahun tu, iaitu 200,000 saja. Faham tak?
So yang kita akan capitalize 200,000 saja. Ada orang akan tanya, habis tu yang development cost yang tahun lepas 300,000 boleh tak disebabkan oleh tahun ni dia dah dia dah fulfill semua kriteria, adakah tahun lepas punya yang 300,000 tu boleh tak kita kita apa dia panggil reinstate. Reinstate tu maksudnya kita adjust dia balik, jadikan dia capitalize. Jawapan dia tak boleh. Faham tak? Tahun lepas dah record sebagai expenses, that's it. Takkan kacau dah. Faham tak? Maksudnya ni tak ada kita nak macam nak kena adjust. Oh kita tahun lepas the expenses atau tahun ni kita kena adjust balik. Maksudnya dia akan 300,000 tu akan menjadi non-current asset balik. Tak boleh macam tu. Kita akan recognize setakat yang tahun tu punya bila dia fulfill kriteria, itu saja. Okay, clear? Sebab nanti dalam kes akan ada kadang-kadang dia tanya macam tu juga. Sebab tu dia kata ya. Untuk soalan ni dia ada kemungkinan error tak? Like kan soalan sebelum ni dia macam ada error. Biasa jarang dia tanya error pasal untuk research and development. Dia nak tahu kamu tahu tak macam mana nak capitalize. Sebab dia bukan teknik tau. Kalau macam yang sebelum ni macam kita belajar macam investment property. Investment property ke, ada government grant, dia ada dua method. Maksudnya dia silap pakai method. Yang tu logik lah juga kita nak buat error. Tapi yang ni lebih kepada dia boleh capitalize ataupun tidak, itu saja. Kadang-kadang mungkin lah boleh juga soalan tiba-tiba dia nak tanya, dia nak buat contohnya sepatutnya katakan capitalize tapi dia buat tidak capitalize. Maksudnya dia pergi record dalam expenses. Kena perbetul balik lah. Kalau nak perbetul dia balik, macam biasa lah perbetul balik dekat return earning. Sebab dia kan melibatkan expenses tahun lepas. Bila melibatkan expenses tahun lepas, statement profit and loss, confirm dia akan kacau dekat return earning nanti. Faham tak? Tapi itu kalau dia kacau dalam ni soalan publish. Kalau dalam soalan publish dia akan kacau macam tu. Akan ada error macam tu. Tapi nanti akan ada dalam final akan ada satu soalan yang spesifik untuk intangible assets. Dalam ni akan ada cerita-cerita dia. Adalah contohnya dia nak buat research, dia mungkin ada 2-3 produk yang dia akan buat research and development. Produk satu ni kamu kena tengok dia fulfill tak kriteria. Kalau tak fulfill macam mana? Kalau di peringkat research macam mana? Kalau di peringkat development macam mana? Kemudian kalau di peringkat development macam mana pula? Adakah dia fulfill kriteria? Kalau dia fulfill, capitalize. Kalau dia tak fulfill, record dalam kita write off dia dalam expenses. Macam tu lah. Dia akan bagi tahun-tahun tau. Macam tahun 2019, 2020, 2021. Kamu kena susun ikut tahun tu. Faham tak? Kamu jangan bagi conclusion untuk semua. Kamu kena ikut. Contohnya macam dia bagi tahu 2019. 2019 macam mana? Dia incur apa? Cost research. So kamu cerita pasal 2019 yang cost research tu. Bagi tahu dia masuk dalam expenses contohnya tu. Tahun 2000 dia ada development cost. Tapi dia tak fulfill kriteria. So kita bagi tahu development cost pada tahun 2020 kita akan write off dia juga sebab dia tak fulfill kriteria. Katakan dalam kes tu juga dia ada 2021. Time ni dia confident bahawa technical feasible semua fulfill kriteria. Bila dia fulfill kriteria, automatik tahun yang ketiga iaitu tahun 2021 baru kita capitalize. Tapi kita boleh capitalize yang setakat yang ada je. Yang tahun lepas punya dia tanya pula, tahun lepas boleh tak kita reinstate? Reinstate tu maksudnya tak jadilah masuk dalam expenses, kita masukkan dia, capitalize dia pula. Jawapan dia tak boleh. Kita tak boleh reinstate. Yang tahun lepas dah masuk dalam expenses, biarkan dia dalam expenses tahun lepas. Tak payah. Dia maksudnya tak ada nak buat adjustment dah. Maksudnya macam tu. Faham tak? Faham. Okay.
Tengok dia kata ini, initial measurement untuk yang ni cost of material ini lah, maksudnya nak kira nak kira harga research tu macam mana, apa yang kita akan ambil. Macam tu lah maksudnya. Dia akan ambil cost of material, services, lepas tu apa lagi, cost of employee benefit, maksudnya kita bayar gaji orang-orang yang buat research tu, and then fees to register a legal rights. Benda-benda ni, katakan yang ni contohnya macam patent and trademark kan. Cost kita nak, katakan kita dah buat produk baru, kemudian kita nak patentkan produk baru. So dia memerlukan kita register dengan, kita nak patentkan, betul? Kita nak patentkan tu, kita panggil legal right ni, register. Kita kena bayar kepada government masa kita nak patentkan kita punya produk tu. So yang ni pun kita akan campur sekali. And then dia ada amortization of patent and license. Yang ni pun kena ambil kira juga. Amortization ni dia lebih kurang sama macam depreciation. Contohnya macam patent and trademark, license, development cost yang tadi kita record di dalam investment intangible assets, semua ni dia akan ada useful life dia. Faham tak? Okay. Dia macam sama juga macam yang sebelum ni, macam depreciation. Bila dia ada useful life, automatic kita akan buat depreciation. Tapi untuk benda ni kita tak panggil depreciation, kita panggil amortization. Amortization ni treatment dia sama je macam depreciation, record dia dalam expenses. Faham? Faham. Contohnya macam patent and trademark, kamu record dia dalam non-current assets, contoh. Harga dia 100,000 contoh. Kemudian dalam ayat tu dia ada bagi tahu useful life untuk patent and trademark katakan 5 tahun. So macam mana kita nak kira amortization? 100,000 contoh 100,000 bahagikan dengan 5 tahun. So dia akan amortize sebanyak 20,000 setahun. Maksudnya setiap tahun kita akan buat amortization. Amortization of kalau kata ni IA lah, intangible assets. Tak kisahlah intangible asset dia apa, patent, trademark kau punya semua. Macam tu lah. Ni kalau dia bagi useful life lah. So maksudnya 20,000 ni kita akan record dia dalam expenses. Sama ada boleh lah letak dia dalam others expenses pun boleh. Habis blur sangat pun kamu record dia dalam administrative. Tapi lagi cantik dalam others expenses lah kan. Okay, clear? Kemudian yang dalam statement profit and loss, katakan kamu dah buat amortization. Dalam statement profit and loss, kan kita ada statement profit and loss, statement of financial position, kan kita ada IA tadi kan? Sorry, IA, intangible asset tadi. Kamu jangan lupa ni, 100,000 tolakkan dengan amortization tadi. So dalam Sophie kamu akan record tinggal 80,000. Dia sama macam ni, macam kamu trade PPE juga. Kan cost tolakkan dengan accumulated depreciation. Kan? Sama juga. Dia akan ada nanti accumulated amortization. Kamu anggap je amortization ni sama lebih kurang macam depreciation. Tapi beza dia adalah depreciation untuk asset, value dia turun. Untuk IA, intangible asset, contohnya macam research and development, kenapa kita sebut dia amortization? Kenapa kita tak sebut dia depreciation? Sebab nilai dia bukan depreciate. Dia bukan susut nilai dia, tak. Asal dia macam ni tau. Dalam intangible asset ataupun kita panggil research and development, asal ni macam ni. Research and development, logik dia adalah dia memang expenses. Tapi expenses yang tak adil. Kalau kata incurred pada tahun tu nilai dia besar, dia akan mengakibatkan net profit pada tahun tu akan berkurang sebanyak-banyaknya.
Faham tak? Dia akan mengakibatkan net profit pada tahun tu berkurang ataupun dia turn daripada profit kepada loss. Padahal kalau tak ada research and development, memang profit dia nampak maintain. Setiap tahun katakan contoh 100 juta, 1 juta, 1 juta. Tahun tu tiba dia ada research and development yang cost dia katakan 200 juta. Kalau 200 juta tu masuk dalam expenses, tak ke negatif 100 juta pula. Nampak loss pula. Padahal company dia bukan company loss. Company dia profit. So tak adil. Kita nak lunggukkan semua cost research and development pada 1 tahun. Apa yang kita nak buat adalah untuk bagi adil, kita asingkan expenses ni, kita agih-agihkan setiap tahun. Agih-agihkan setiap tahun ni kita panggil amortization. Faham tak? Katakan cost dia katakan research and development 100,000. Tak adil. Kita lungguk dia pada tahun 2021, bam macam tu. Kita letak dia dalam expenses. Automatically net profit akan berkurang sebanyak 1,000. So dia akan mengakibatkan investor akan goyang. Investor kadang tak tahu sebab dia bukan baca sangat detail. Dia tengok net profit dia jadi loss, lepas tu dia kira nak lari. Padahal bukan macam tu. Okay, so untuk mengurangkan risiko untuk orang takut ataupun assets kita panggil net profit tu akan berkurang, apa yang kita buat adalah kita parking dahulu dekat asset. Yang mana kita akan hantar yang kata cost research and development tadi sikit-sikit ke dalam expenses setiap tahun. So dia tak adalah terkejut sangat. Kau faham tak function kenapa kita buat research and development ni masuk kita capitalize dia dalam intangible assets? Dia tak macam aset yang lain. Kalau aset-aset yang lain kita boleh jual dia balik. Contohnya macam investment property, kita boleh jual dia balik. Kalau research and development, kita nak jual dia balik pun susah. Faham tak? Nak jual balik pun susah. Sebab apa? Susah. Sebab cost yang kita biaya, kita biayai untuk nak buat teknologi yang baru. Faham tak? So itu adalah expenses. So kita potong sikit-sikit expenses setiap tahun. So yang tu lebih bagus lah. Okay, clear? Clear. And then dia termasuk sekali lah ni dengan borrowing cost yang ni MFRS 13 kan. Kan saya kata MFRS 13 ni supply hampir ke semua. Kalau kata nak buat research ni ataupun development ni ataupun nak buat patentkan produk kita, katakan kita buat pinjaman daripada bank dan interest tu kita boleh capitalize dia sekali. Kalau dia qualified lah untuk capitalize. Okay, clear? Clear. Alright, and then tengok example number 1. So the Research and Development Division of Biotech Berhad undertakes, dia kata both research and development activities of company. Dia kata its current development project on prototype is near completion. The cost identify macam ni. So dia bagi tahu cost material, service of consultant, and then fees to register, and then amortization, selling and administrative overhead. Kalau yang ni macam tak boleh ni. Administrative macam tak boleh. Biasa lah. Kita tak boleh. And then initial operating loss. Kalau operating loss pun tak boleh. Yang tak boleh. Ni admin memang biasanya orang tak boleh. Total cost to operate pun tak boleh. Ni tak boleh Yang ni semua kita akan write off ni. Ni semua kita akan letak dia dalam expenses. Sebab dia bukan cost of directly attribute. And then dia ada beritahu ada lagi cost-cost lain yang berkaitan gaji scientist dan technician. Diorang ni memang kita akan bayar, tapi yang untuk research and development dia kata. Tapi dia kata
Depreciation of equipment. Tapi dia kata management estimate 1/3 je yang relate dengan development. Kita anggarkan development cost ni adalah yang dia dah fulfill kriteria. So 1/3 dia fulfill kriteria. So yang ni lah. 1/3 daripada 1.2 juta. Kemudian depreciation pun 1/3 juga daripada ni. Yang boleh recognize. Yang berkaitan dengan development. Yang berkaitan dengan research, kita akan expand off. Maksudnya kita akan record dia dalam expenses.